Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam slot tuition online Perlis Mengaji bersama saya Cikgu Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman Berseri Perlis untuk mata pelajaran Sejarah SPM. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Cikgu harap pelajar dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dan dapat fokus bersama dengan cikgu. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan fokus kepada tajuk masih lagi berada pada bab 6 iaitu 6.4 langkah-langkah pembentukan Malaysia dan 6.5 Perjanjian Malaysia 1963. Dan seterusnya, cikgu akan sambung terus dengan bab 7 pada hari ini, iaitu mengenai konsep demokrasi berparlimen di Malaysia dan juga perlembagaan di Malaysia. Okey, ingat lagi tak pelajar pada slot yang sebelum ni, kita dah masuk pada bab 6 iaitu idea-idea pembentukan Malaysia. Kemudian faktor pembentukan Malaysia iaitu sebab apa Malaysia hendak dibentuk. Ada faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial. Kemudian kita teruskan pada hari itu iaitu tajuk reaksi dalam negeri dan luar negara terhadap pembentukan Malaysia, iaitu reaksi dalam negeri, tindak balas penduduk di Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Apakah tindak balas masyarakat ataupun penduduk di Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei terhadap pembentukan Malaysia? Bersetuju ke tidak bersetuju? Kemudian tindak balas daripada negara luar iaitu Indonesia dan Filipina. Itu yang telah pelajar pelajari pada slot yang sebelum ini. Okey, jadi hari ini kita teruskan kepada tajuk langkah-langkah pembentukan Malaysia ataupun proses pembentukan Malaysia. Jadi ada 7 langkah. Cikgu bahagikan kepada 7 langkah. Langkah yang pertama ialah selepas Tunku Abdul Rahman berucap di Singapura iaitu di Hotel Adelphi Singapura, beliau telah mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei. Sebab apa Tunku Abdul Rahman pergi membuat lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei? Kerana negeri-negeri inilah yang mempunyai masalah masih lagi berbelah bahagi sama ada hendak memasuki Malaysia atau tidak, iaitu negeri Sarawak, Sabah dan Brunei. Tujuan Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sabah, Sarawak dan Brunei adalah untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat Malaysia. Jadi kata kuncinya yang pertama ialah lawatan. Okey, lawatan. Langkah yang kedua adalah rundingan telah diadakan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Ya, jadi langkah yang kedua ialah rundingan. Kata kuncinya ialah rundingan. Iaitu rundingan di antara siapa?
di antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Langkah yang ketiga proses pembentukan Malaysia ialah penubuhan Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum atau kita ringkaskan kepada JPPK. JPPK ditubuhkan di Singapura pada bulan Julai 1961. Pengerusinya ialah Donald Stephens. Donald Stephens. Kemudian ahli-ahlinya ialah dari Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman sendiri, kemudian Ong Yok Lin dan Khair Johari. Dari Singapura ahlinya ialah Lee Kuan Yew. Manakala dari Sabah ahlinya ialah Tun Datu Mustafa Datu Harun. Apakah peranan JPPK? JPPK ada 3 peranan, iaitu yang pertama, menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. Terang. Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. Yang kedua, kumpulkan pandangan penduduk. Penduduk iaitu yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Yang ketiga, galak iaitu menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi ada 3 peranan JPPK iaitu terang, kumpul, galak. Terangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. Kumpul pandangan penduduk. Galak, menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Dan JPPK telah bermesyuarat sebanyak 4 kali. Di Jesselton, Sabah, di Kuching, Sarawak, di Kuala Lumpur, Persekutuan Tanah Melayu dan di Singapura. Dan dalam mesyuarat yang terakhir di Singapura pada Februari 1962, ahli-ahli telah bersepakat mengemukakan satu memorandum. Memorandum ni cadangan kepada Suruhanjaya Cobot yang dibentuk oleh kerajaan British. Dan memorandum ini mengandungi perkara penting yang memberi pertimbangan kepada pandangan dan pendapat rakyat Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan negara Malaysia yang baru. Okey. Jadi langkah ketiga tadi ialah JPPK. Jadi pelajar mesti faham apa itu JPPK, apakah matlamat JPPK, siapakah ahli JPPK, kemudian apakah tindakan yang dilakukan oleh JPPK. Okey, jadi ini ialah langkah yang ketiga pembentukan Malaysia. Langkah yang keempat ialah pembentukan Suruhanjaya Cobot oleh British. Suruhanjaya Cobot diketuai oleh Lord Cobot, dianggotai oleh Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Datuk Wong Pao Ni, Tan Sri Ghazali Syafi'i. Ini ialah ahli Suruhanjaya Cobot. Apakah matlamat penubuhan Suruhanjaya Cobot? Mengapa Suruhanjaya Cobot ni dibentuk oleh British? Ada 3 matlamat dia. Yang pertama, tinjau, iaitu meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Tinjau pendapat, setuju ke tak setuju masuk Malaysia rakyat Sabah dan Sarawak ni. Kemudian yang kedua, nilai. Suruhanjaya Cobot membuat penilaian tentang pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Dan yang ketiga, cadang. Kemukakan cadangan kepada pihak British. Jadi ada 3 matlamat penubuhan Suruhanjaya Cobot. Tinjau, nilai dan cadang. Okey. Aktiviti Suruhanjaya Cobot bermula daripada bulan Februari sehingga Jun 1962. Meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah,
kemudian menerima memorandum yang dikemukakan pelbagai pihak. Yang ketiga, kemukakan laporan mereka kepada kerajaan British pada bulan Jun 1962. Dan hasil dapatan Suruhanjaya Kobot daripada tinjauan mereka di Sarawak dan Sabah, 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. Maksudnya tidak beri apa syarat pun, terus setuju masuk Malaysia. 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah sokong. 1/3 lagi penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia dengan syarat diberi kemerdekaan terlebih dahulu. Maksudnya Sabah dan Sarawak ni sebelum masuk Malaysia beri kemerdekaan dahulu. Dan yang ketiga, 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. Jadi pelajar mesti ingat, laporan Suruhanjaya Kobot ni ada 3 dapatan mereka atau keputusannya, iaitu 1/3 penduduk Sarawak Sabah setuju masuk Malaysia tanpa syarat. 1/3 setuju masuk dengan syarat diberi kemerdekaan terlebih dahulu. 1/3 lagi setuju dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. Okey, cadangan Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot telah memberi cadangan kepada kerajaan British mengenai pembentukan perlembagaan Malaysia yang baru. Apakah yang perlu dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia yang baru? Yang pertama, perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang kedua, Sarawak dan Sabah diberi kuasa menentukan dasar imigrasionnya. Apa dia dasar imigrasionnya? Dasar mengenai kemasukan orang luar ke negeri Sabah dan Sarawak. Dasar immigration. Mereka mempunyai kuasa untuk kawal kemasukan orang luar ke negeri Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Kemudian jaminan terhadap hak dan kedudukan Bumi Putera Sarawak dan Sabah. Kemudian pemberian nama Malaysia kepada negara yang baru. Dan yang keenam, tarikh penubuhan Malaysia. Jadi ada 6 cadangan Suruhanjaya Kobot. Yang pertama mengenai perlembagaan. Yang kedua, dasar immigration. Yang ketiga, bahasa kebangsaan. Yang keempat, hak dan kedudukan Bumi Putera. Yang kelima, pemberian nama Malaysia. Dan yang keenam, tarikh penubuhan Malaysia. Okey, jadi tadi langkah keempat lah, Suruhanjaya Kobot. Jadi pelajar perlu kuasai mengenai Suruhanjaya Kobot ni. Yang pertama, siapakah ahli Suruhanjaya Kobot? Apakah peranan Suruhanjaya Kobot? Apakah hasil keputusan daripada Suruhanjaya Kobot daripada tinjauan terhadap penduduk Sabah dan Sarawak? Dan yang keempat, apakah cadangan Suruhanjaya Kobot? Jadi pelajar perlu kuasai. Kalau Suruhanjaya Kobot ni ada 4 aspek yang perlu pelajar kuasai. Langkah yang kelima ialah penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan atau JAK. Cadangan Suruhanjaya Kobot telah dihantar kepada jawatan kuasa antara kerajaan untuk diperincikan, untuk diteliti pada Ogos 1962. Anggota JAK ialah wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sarawak dan Sabah. Pengerusinya ialah Lord Lansdowne, iaitu Menteri Negara Tanah Jajahan, dan dibantu oleh Tun Abdul Razak, iaitu Timbalan Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu. Tugas JAK ialah mengunjungi Sarawak dan Sabah bagi menerangkan penubuhan Malaysia. Dan mereka telah bermesyuarat sebanyak 24 kali bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke Malaysia dan membincangkan hak dan kepentingan
penduduk Sabah dan Sarawak. Jadi ini ialah JAK, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan. Jadi JAK ni pelajar mesti kuasai. Yang pertama, siapakah anggota JAK dan apakah tugas JAK? Okey, langkah keenam ialah pembentukan Mahfilindo. Mahfilindo ialah gabungan di antara 3 buah negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Sebenarnya pembentukan Malaysia ni telah pun dipersetujui oleh Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah dan dicadangkan akan dibentuk pada 31 Ogos 1963. Tetapi wujud tentangan daripada Indonesia dan Filipina yang telah menyulitkan pembentukan Malaysia. Jadi 3 pihak iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia telah bertemu untuk mengurangkan ketegangan antara 3 buah negara. Dan dalam sidang kemuncak antara ketua kerajaan iaitu Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, Indonesia diwakili oleh Presiden Soekarno dan Filipina diwakili oleh Presiden Macapagal yang diadakan di Manila dari 30 Julai hingga 5 Ogos 1963. Mereka telah bersetuju untuk menubuhkan Mahfilindo untuk mencari jalan penyelesaian dengan bantuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, jadi langkah keenam ialah pembentukan Mahfilindo. Jadi pelajar perlu ketahui apakah tugas atau fungsi Mahfilindo ataupun gabungan Malaysia, Filipina dan Indonesia. Langkah yang ketujuh adalah atau yang terakhir, peranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau PBB. PBB ataupun United Nations Malaysia Missions PBB telah menubuhkan United Nations Malaysia Missions atau UNMM. Telah dibentuk oleh setiausaha PBB iaitu UTAN. UTAN telah menghantar Sir Lawrence Michael Moore dari Amerika Syarikat bersama dengan 7 lagi anggotanya iaitu dari negara Czechoslovakia, Argentina, Brazil, Ceylon, Jepun, Republik Arab Bersatu dan Pakistan. Mereka telah mengunjungi Sabah dan Sarawak dan bertanya sekali lagi kepada penduduk Sabah dan Sarawak, adakah penduduk Sarawak dan Sabah bersetuju masuk ke dalam Malaysia? Dan keputusannya penduduk Sabah dan Sarawak memang bersetuju masuk ke dalam Malaysia. Okey, jadi cikgu ringkaskan di sini ada 7 langkah pembentukan Malaysia. Kita mula dari awal tadi, lawatan, kemudian rundingan, kemudian JPPK, kemudian Suruhanjaya Kobot, kemudian JAK, kemudian Mahfilindo dan yang terakhir PBB. Jadi kalau soalan tanya, apakah jelaskan proses ataupun langkah-langkah pembentukan Malaysia? Pelajar boleh nyatakan semua isi ni. Dan juga beserta huraian. Okey? Okey. Ini dia. Ini salah satu cara nak ingat lah. Boleh buat kartun lah. Langkah pembentukan Malaysia. Nyatakan langkah pembentukan Malaysia. Ingat, ada 7 kan? Bagus. Lawatan, rundingan, bagus. Lagi, ada 5 lagi. Suruhanjaya, mula dengan huruf C. Kobot. Kemudian lagi jawatan kuasa. Jawatan kuasa apa? Jawatan kuasa JAK. Bagus. Kemudian PBB. Okey, ini satu cara nak ingat lah. Cikgu terus pada tajuk seterusnya iaitu Intipati Perjanjian Malaysia. Apakah isi kandungan Perjanjian Malaysia? Ada 6 isi kandungan Perjanjian Malaysia. Yang pertama ialah hal ehwal luar. Semua urusan hal ehwal luar adalah menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan. Pelajar faham tak ayat ni? Maksudnya,
apabila Sabah Sarawak masuk Malaysia nanti, urusan hal ehwal luar Sabah dan Sarawak adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan yang yang uruskan hal ehwal dengan negara luar. Okey. Agama Islam ialah agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. Tetapi agama lain bebas diamalkan. Jadi agama Islam ialah agama persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, bahasa rasmi mereka ialah bahasa Inggeris. Sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia, barulah bahasa kebangsaan mereka ialah bahasa Melayu. 10 tahun. Maksudnya Hari Malaysia ialah bermula 1963. 10 tahun selepas tu maksudnya 1973 barulah bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan di Sabah dan Sarawak. Okey. Yang keempat, immigration. Negeri Sabah dan Sarawak diberi kuasa mengawal hal ehwal immigration dan perkhidmatan awam. Hal ehwal immigration, cikgu dah terang tadi mengenai kemasukan orang luar ke negeri Sabah dan Sarawak. Ada satu masa dahulu, semasa cikgu bertugas di Sarawak, nak pergi ke negeri Sarawak perlu buat pasport. Seperti kita pergi ke luar negara. Jadi mereka ni menguruskan hal ehwal immigration mereka sendiri, kemasukan. Dan setiap 3 bulan mesti pergi lapor ke pejabat immigration untuk cop pengesahan. Setiap 3 bulan mesti pergi cop pengesahan. Seperti kita berada di luar negara lah. Jadi Sabah dan Sarawak ni dia ada kuasa istimewa mengawal hal ehwal immigration mereka. Kemudian Parlimen. Parlimen ditetapkan pada masa tersebut. Sarawak mendapat 24 kerusi, Sabah 16 kerusi, Singapura 15 kerusi. Bukan kerusi biasa pelajar-pelajar. Kerusi ni adalah sebagai wakil rakyat dalam Parlimen ataupun Dewan Rakyat. Taraf. Rakyat Bumi Putera di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Jadi hak mereka dilindungi lah sebagai penduduk asal di Sarawak dan Sabah. Taraf mereka sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi bagaimana nak kuasai fakta sejarah ni? Ada 6 pelajar mesti ingat. Yang pertama ialah mula dengan luar. Hubungan luar dikuasai oleh kerajaan persekutuan. Agama Islam ialah agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu kecuali Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, tetapi bagi Sabah dan Sarawak 10 tahun selepas Hari Malaysia barulah bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan. Immigration, Sabah dan Sarawak berkuasa mengawal hal ehwal immigration mereka. Parlimen mengenai pemberian kerusi dalam Parlimen. Dan taraf penduduk Sabah dan Sarawak sama seperti orang Melayu di Tanah Melayu. Okey, latihan. Kita cuba buat latihan. Objektif iaitu soalan SPM 2015. Rajah adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan Malaysia. Dia bermula daripada Julai 1961, JPPK. Kemudian Februari 1962, Memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. Ogos 1962, X. September 1962, Referendum Singapura. Apakah X? A. Majlis Perundangan Persekutuan. Ada kaitan ke pelajar? Tak ada kan? Jawatan kuasa antara kerajaan. Jawatan kuasa eksekutif. Tidak ada kaitan langsung. Suruhanjaya RIT pun tidak ada kaitan langsung. Jadi jawapannya ialah B, iaitu jawatan kuasa antara kerajaan ataupun JAK. Rajah 3 adalah garis masa menunjukkan proses pembentukan Persekutuan Malaysia. Soalan garis masa lagi. Julai 1961, JPPK. Februari 1962, X.
Ogos 1962 JAK, September 1962 referendum Singapura. Apakah X? Penyerahan memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. B. Pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan. C. Penambahbaikan Majlis Mesyuarat Negeri, tidak ada kaitan. D. Penubuhan Jawatankuasa Eksekutif pun tidak ada kaitan. B pun tidak ada kaitan. Jadi yang ada kaitan Suruhanjaya Kobot. Jadi jawapannya ialah A. Soalan seterusnya, apakah peranan Suruhanjaya Kobot dalam menjayakan pembentukan Malaysia? A. Memujuk Singapura menyertai persekutuan. Adakah Suruhanjaya Kobot pergi ke Singapura? Tidak ada kan? Suruhanjaya Kobot pergi ke Sabah dan Sarawak. B. Menggalakkan penubuhan parti perikatan. Ini tidak ada kaitan juga. C. Melaksanakan sistem birokrasi barat. Tidak ada kaitan. D. Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Jadi jawapannya jelas, iaitu jawapannya ialah ini tinjauan. Okey. Jawapannya ialah D. Okey. Soalan seterusnya, SPM 2009. Jawatankuasa berikut ditubuhkan pada bulan Julai 1961. JPPK. Pengerusinya ialah Donald Stephens. Apakah peranan jawatankuasa tersebut? A. Merangka perlembagaan negara. Oh, tidak ada kaitan kan? B. Menetapkan tarikh pilihan raya umum. Tidak ada kaitan. C. Menjelaskan tentang gagasan Malaysia. D. Merintis kerjasama pelbagai parti politik. Ini pun tidak ada kaitan. Jadi jawapannya ialah C. Jelas jawapannya. Okey, soalan seterusnya. Apakah hak keistimewaan yang diperoleh Sarawak dan Sabah apabila menyertai Persekutuan Malaysia tahun 1963? A. Menentukan agama rasmi negara. Oh, tidak ada kaitan. B. Mengawal hal ehwal immigration. Ya, mungkin. C. Menentukan dasar luar negeri. Tidak ada. D. Mengawal sumber kewangan negeri pun tidak ada. Jadi jawapannya ialah immigration. Apakah perkara yang terkandung dalam Akta Malaysia yang diisytiharkan pada 26 Ogos 1963? 1. Hak Sabah mengawal perkhidmatan awam. 2. Hal ehwal luar negeri, tanggungjawab negeri. Yang ni duanya memang salah lah. Bila dua salah, jadi jawapan A dengan jawapan C pun salah. Yang tinggal pada pelajar ialah B dengan D. Ini cara nak jawab soalan aneka pelengkap lah. 3. Pertahanan di bawah kawalan kerajaan negeri. 3 pun salah. Jadi bila 3 salah, 2 salah, jadi tinggal 1 dengan 4. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Jadi jawapannya ialah B, iaitu 1 dan 4. Okey, jadi kita sudah tamat bab 6 lah. Jadi hari ini cikgu teruskan kepada bab 7, iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Iaitu yang pertama, ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Yang kedua ialah perlembagaan. Okey, negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Negara demokrasi lahir dari perjuangan berasaskan kedaulatan rakyat, iaitu rakyat yang berdaulat ataupun rakyat yang mempunyai kuasa. Umumnya ada 2 corak pemerintahan negara demokrasi, iaitu yang pertama raja berperlembagaan, yang kedua republik. Raja berperlembagaan ialah raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri, dan pemerintahan raja dibantu oleh Perdana Menteri. Manakala negara republik, dia menolak institusi beraja dan diketuai oleh presiden yang dipilih rakyat melalui pilihan raya. Kedua-dua sistem ni ada pilihan raya. Tetapi bezanya, raja berperlembagaan, dia ada raja seperti negara kita, raja berperlembagaan. Raja yang mesti ikut perlembagaan. Republik pula ialah negara yang tidak mempunyai raja. Sekarang ni di dunia ni banyak negara yang mengamalkan sistem republik. Contohnya Perancis, Korea Selatan, dan presidennya pegang 2 jawatan, iaitu sebagai ketua kerajaan dan ketua negara. Kalau dekat Malaysia, ketua negara adalah Yang di-Pertuan Agong.
Manakala ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Itu bezanya raja berperlembagaan dengan republik. Okey. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak negara kita merdeka pada tahun 1957. Apa maksud demokrasi berparlimen? Maksud demokrasi berparlimen ialah rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara dan raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Bagaimanakah rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara? Rakyat berpeluang bentuk kerajaan, iaitu rakyat bebas memilih wakil melalui pilihan raya dan rakyat berhak menyokong, mengekal atau menukar kerajaan yang sedia ada. Itu maksudnya demokrasi berparlimen. Okey? Okey. Jadi di negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Ada tujuh ciri-ciri demokrasi berparlimen di negara kita yang akan pelajar pelajari dalam bab 7. Yang pertama adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, dia ada perlembagaan. Yang kedua, dia ada raja berperlembagaan. Yang ketiga, negara kita ada parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Negara kita mengamalkan sistem pilihan raya. Itu ciri-ciri demokrasi berparlimen. Negara kita ada kuasa pemerintahan. Negara kita ada pelbagai parti politik. Itu melambangkan sistem demokrasi berparlimen. Dan penduduk di negara kita ada kebebasan asasi. Ini juga adalah ciri demokrasi berparlimen. Jadi hari ini cikgu akan fokus kepada tajuk perlembagaan. Pelajar pernah dengar perkataan perlembagaan? Apa yang pelajar faham tentang perlembagaan? Jadi hari ini cikgu akan terangkan mengenai maksud perlembagaan. Apakah maksud keluhuran perlembagaan yang terdapat dalam rukun negara kita? Apakah kepentingan perlembagaan kepada negara kita? Dan adakah perlembagaan di negara kita boleh dipindah ataupun diubah? Kalau boleh, bagaimanakah caranya perlembagaan di negara kita dipindah ataupun diubah? Okey. Apa maksud perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. Maksud tertinggi di sini adalah paling tinggi, mengatasi semua kuasa di negara kita. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Perlembagaan juga adalah dokumen rasmi dan di dalamnya terkandung semua peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasa dan mentadbir negara. Jadi kerajaan dia akan ikut perlembagaan untuk mentadbir sebab perlembagaan adalah dokumen rasmi yang perlu dipatuhi oleh kerajaan. Dan parti politik yang memerintah akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara. Jadi parti politik ni akan terkawal dalam melaksanakan pentadbiran negara dia. Dia mesti berpandu, dia ikut perlembagaan. Dan perlembagaan dia menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab terhadap rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan ni adalah undang-undang paling tinggi mengatasi segala kuasa di negara kita. Okey? Latar belakang. Bilakah diperkenalkan perlembagaan Malaysia pada 16 September 1963 iaitu tarikh penubuhan Malaysia yang mengandungi 183 perkara. Mengandungi pelbagai peruntukan, contohnya senarai kerajaan persekutuan, senarai kerajaan negeri. Ini bidang tugas lah. Bidang tugas, apa tugas kerajaan persekutuan? Apa tugas kerajaan negeri? Peranan Yang di-Pertuan Agong, peranan parlimen, jemaah menteri dan badan kehakiman. Dan dalam perlembagaan negara juga dibahagikan kuasa antara kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Negeri-negeri yang bergabung dalam Persekutuan Malaysia, mereka ada hak. Setiap negeri ni ada hak, kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan negeri.
Dan Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan ada senarai persekutuan, ada senarai negeri, ada senarai bersama. Maksud senarai ni bidang kuasa. Kerajaan persekutuan, apa kuasa dia? Kerajaan negeri, apa kuasa dia? Apakah bidang kuasa yang dikongsi bersama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Okey, yang kedua, keluhuran perlembagaan. Pelajar pernah dengar kan keluhuran perlembagaan? Dia rukun negara kita yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Apa maksud keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan maksudnya keagungan, agung, dan ketertinggian, maksudnya paling tinggi undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Mengatasi segala kuasa, iaitu mengatasi kuasa yang di-Pertuan Agong, mengatasi kuasa parlimen, jemaah menteri dan mahkamah. Dan undang-undang negeri, kalau negeri itu dia gubal undang-undang negeri, dia mesti selaras dengan perlembagaan persekutuan. Kalau ada undang-undang negeri yang digubal, yang baru dibuat, tiba-tiba bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, ia adalah terbatal dengan sendirinya. Ini ikut perkara 75 dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi kalau negeri nak buat undang-undang, dia kena tengok dulu, adakah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Dan Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kepada mahkamah untuk membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen ataupun bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Jadi siapakah yang berhak untuk membatalkan akta atau undang-undang di Malaysia? Yang berhak ialah mahkamah. Mahkamah dia berhak menentukan kesahihan undang-undang tu sahih ke tak, betul ke tak, bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian Perlembagaan Malaysia. Okey, jadi cikgu harap pelajar fahamlah maksud keluhuran perlembagaan. Perlembagaan tu paling tinggi mengatasi segala kuasa di negara kita. Apakah kepentingan perlembagaan? Yang pertama, menjamin kestabilan sesebuah negara. Perlembagaan menentukan rangka dan bentuk pentadbiran sesebuah negara. Membantu dalam menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan, ketelusan serta kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan. Setiap pemimpin perlukan panduan semasa memerintah supaya pemerintahannya menepati kehendak perlembagaan dan aspirasi rakyat, harapan rakyat. Jadi kerajaan dia mesti jaga rakyat melalui dan siapakah yang mengawal kuasa kerajaan ni? Perlembagaan yang mengawal kuasa kerajaan. Yang kedua, menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara. Rakyat memegang matlamat yang sama supaya semangat patriotisme dapat dibentuk. Dalam perkara 24 Perlembagaan Malaysia ada dinyatakan jikalau seseorang rakyat mempunyai kerakyatan negara lain, katalah penduduk Malaysia, tiba-tiba dia pergi mohon kerakyatan Australia, jadi dengan secara automatik akan lucut kewarganegaraan dia. Perkara 25 pula menyatakan seseorang individu boleh dilucutkan kewarganegaraannya jika terbukti dia tidak setia kepada negara. Jadi ini perlembagaan dapat memastikan rakyat ni taat setia kepada negara. Okey. Yang ketiga, kepentingan perlembagaan ialah menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat di negara ini. Setiap warga negara di negara kita mempunyai hak asasi dan kebebasan. Contohnya, hak untuk berpersatuan, hak untuk beragama dan hak untuk memiliki harta. Jadi perlembagaan menetapkan, menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Yang keempat, perlembagaan memperuntukkan peranan yang di-Pertuan Agong. Ini terletak dalam perkara 153, iaitu perlembagaan menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Ini adalah peranan yang di-Pertuan Agong, menjaga hak istimewa dan kedudukan orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak. Hak istimewa tersebut ialah pemberian jawatan dalam perkhidmatan awam,
pemberian beasiswa, kemudahan pendidikan, pemberian lesen perniagaan dan perdagangan. Tetapi walaupun begitu, kerajaan mestilah berhati-hati supaya pelaksanaan hak istimewa ni tidak mengabaikan kaum-kaum lain. Kepentingan perlembagaan yang seterusnya ialah menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maksudnya nak jamin kerjasama di antara kerajaan pusat atau kerajaan persekutuan dengan negeri. Perlembagaan menjadi rujukan utama dalam pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Sistem pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa perbalahan di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Yang keenam, menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan. Ini telah ditetapkan dalam perlembagaan Malaysia sebelum Sabah dan Sarawak bersetuju memasuki Persekutuan Malaysia tahun 1963. Kerajaan Persekutuan menggunakan senarai kuasanya dalam bidang pendidikan dan kesihatan untuk membantu memesatkan pembangunan di Sarawak dan Sabah. Okey, ini macam mana cara nak kuasai faktor sejarah. Pelajar ingat apakah kepentingan perlembagaan? Iaitu hak agung, kerjasama, Melayu, stabil dan taat. Ingat kata kunci ni. Okey. Soalan, struktur. Apakah maksud perlembagaan? Ini contoh jawapannya. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan, 2 markah, dan dokumen rasmi, 1 markah lagi. Di dalamnya terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Jadi pelajar ni 2 markah, dia bagi lebih daripada 2 markah, iaitu 4 markah. Berikan 2 contoh. Ini soalan SPM 2015 dia nak peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Jadi pelajar mesti nyatakan apakah peruntukan. Contohnya perkara 75. Undang-undang negeri yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya. Okey. Perkara 24. Seseorang yang mempunyai kerajaan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya. Katalah pelajar tak ingat perkara berapa, pelajar boleh nyatakan sahaja seseorang yang mempunyai kerajaan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya. Yang ni pun boleh dapat markah walaupun tak nyatakan perkara berapa. Keluhuran perlembagaan adalah prinsip ketiga rukun negara. Huraikan prinsip tersebut. Jadi contoh jawapan, prinsip keluhuran perlembagaan ialah keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan mengatasi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Seterusnya, undang-undang negeri mesti selaras dengan perlembagaan persekutuan. Contohnya, dia bagi contoh dapat markah juga. Perkara 75. Okey, jadi pelajar ni boleh bagi 4 jawapan melebihi kehendak markah. Dan soalan D, mengapakah perlembagaan penting kepada negara? Sebenarnya ini soalan kebat. Perlembagaan penting kepada negara kita kerana dapat menjamin kestabilan sebuah negara, menjamin taat setia rakyat kepada negara, menjamin hak asasi, kemudian menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey. Tajuk terakhir untuk hari ini, pindaan perlembagaan. Mengapakah perlembagaan perlu dipindah ataupun diubah? Untuk melindungi kepentingan rakyat, nak jaga keselamatan negara, licinkan urusan pentadbiran negara. Supaya sentiasa relevan. Relevan ni sesuai dengan keperluan semasa. Jadi undang-undang ni mesti dipindah atau diubah kerana nak sesuai dengan keadaan semasa sekarang ni. Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Maksudnya, kalau rakyat tengok undang-undang tu, dia kata, oh, undang-undang ni munasabah. Kalau dia rasa tak munasabah, mungkin perlu buat pindaan undang-undang tersebut. Melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka. Sebab pindaan mungkin nak larang perkara sensitif dipersoalkan. Antara perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan di negara kita ialah mengenai pemerintahan beraja.
mengenai agama Islam sebagai agama rasmi, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak istimewa orang Melayu. Semua perkara ni adalah perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan. Dan sebab pindaan, Parlimen telah meluluskan, ini contohnya, Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970 yang menghadkan seseorang individu daripada bercakap dengan sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan kaum. Tujuannya nak jaga keselamatan, ketenteraman dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Antara pindaan terbesar yang pernah dibuat di negara kita ialah pemansuhan imuniti atau kekebalan yang di-Pertuan Agong dan Raja yang memerintah negeri daripada kesalahan jenayah. Ini salah satu pindaan terbesar yang pernah dibuat di Malaysia lah. Okey. Jadi kuasai fakta sejarah, ni cara nak ingat dia. Lindung kepentingan pindaan perlembagaan dibuat lindung, selamat, licin, relevan, munasabah dan sensitif. Okey. Okey, kaedah ada 4 kaedah pindaan perlembagaan, iaitu kaedah pertama, persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Maksudnya Dewan Parlimen tu bersetuju, 2/3 Dewan Parlimen bersetuju dan juga Majlis Raja-Raja bersetuju. Kaedah kedua, persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan yang di-Pertua Negeri Sabah Sarawak setuju. Kaedah ketiga, persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Dan kaedah keempat, persetujuan lebih suara Dewan Parlimen. Maksudnya lebih suara, lebih 50% bersetuju dalam Dewan Parlimen. Kaedah pertama, dia merujuk kepada yang boleh digunakan pindaan ni adalah tugas dan kuasa Majlis Raja Melayu, kewarganegaraan, keutamaan yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak, perubahan sempadan negeri. Yang ni yang perlukan persetujuan 2/3 Dewan Parlimen dan Majlis Raja-Raja. Kaedah kedua yang perlukan persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan yang di-Pertua Negeri Sabah Sarawak adalah berkaitan dengan Negeri Sabah Sarawak lah, iaitu keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, hak dan kuasa kepada kerajaan negeri, menahan kemasukan orang bukan dari Sarawak dan Sabah, perkara perundangan dan pemerintahan, kuasa negeri, agama, bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sarawak dan Sabah. Semua yang berkaitan Sabah dan Sarawak kita guna kaedah kedua. Kaedah ketiga, persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen ialah perkara yang tidak disebut dalam mana-mana 3 kaedah pindaan. Dan kaedah keempat, persetujuan lebih suara Dewan Parlimen adalah mengenai kewarganegaraan, bentuk sumpah ikrar, pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara dan juga berkaitan pindaan-pindaan. Berkaitan pindaan. Jadi pelajar boleh rujuklah. Parlimen boleh buat undang-undang dalam senarai negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan. Ini bahasa undang-undang lah, pelajar-pelajar bahasa perlembagaan. Okey, contoh soalan esei, berikan 5 sebab perlembagaan negara perlu dipindah dari semasa ke semasa. Ini soalan SPM 2007, 5 markah. Jadi cikgu bagi contoh jawapannya. Sebab perlembagaan negara perlu dipindah kerana melindungi kepentingan rakyat dan menjaga keselamatan negara, 1 markah. Sebab seterusnya ialah melicinkan urusan pentadbiran negara, 1 markah lagi. Dan supaya sentiasa relevan dan sesuai dengan keperluan semasa, 1 markah lagi. Sebab lain ialah menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah dan kandungannya dipatuhi oleh rakyat dengan rela hati. Okey, jadi peringatan untuk pelajar seperti yang sebelum ni, dalam menjawab soalan esei, mesti buat ayat yang lengkap. Ambil ayat mula daripada soalan, kemudian tengok markah, 5 markah nak bagi berapa jawapan dia, mesti lebih daripada 5, isi dan huraian. Kemudian cikgu cadangkan buat perenggan supaya jawapan pelajar nampak lebih menarik dan lebih teratur. Dan ingat, sebelum memulakan menjawab soalan esei ataupun struktur, perlu buat rangka jawapan supaya pelajar tidak lupa isi ataupun fakta. Kemudian pelajar tidak ulang soal, tidak ulang jawapan. Ini akan merugikan pelajar lah.
Okey, ulang tapi tak dapat markah. Okey, jadi itu sahaja slot cikgu untuk hari ini. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar kepada pelajar-pelajar. Selamat menyambut Aidilfitri yang tidak lama lagi akan menjelang. Dan ikutilah program Perlis Mengaji tuition online. Stay at home. Thank you frontliners. Sekian. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.